Amin. Okey, sekejap. Okey, kita tengok kepada soalan yang ini yang kita tak boleh jawab hari tu. Okey, yang diberikan dekat awak ialah selepas meninggalkan pelabuhan O ialah T3015. Okey. T3015. Okey, cuba awak tengok yang sebelum ni kan. Yang sebelum ni kan kita dah jawab soalan yang A tu, kita punya mana contoh muka surat. Okey, muka surat 234 buku teks awak tu. Tak ada orang nak masuk. Alif. 234. Jumpa tak? Yang warna hijau tu. Okey, warna hijau, cuba awak perhatikan yang hijau tu. Ni warna hijau. Okey, kita punya formula ialah warna hijau pula. 234 yang warna merah. Dekat atas tu dia tulis OS sama dengan OA tambah TV. Selepas T saat meninggalkan zarah A, zarah itu berada di titik S dengan keadaan OS sama dengan OA tambah TV. Jumpa tak muka surat 234 buku teks awak? Contoh lebih satu. Jumpa tak? Jumpa tak yang warna merah? Contoh 21. OS sama dengan OA tambah TV. Okey, sebenarnya TV, OA dia tu sebenarnya dia punya OA tu ialah vektor kedudukan asal dia ialah di 00. Sebab itu dia tak tulis dekat sini ni. So ini ialah sebenarnya ialah V dia. V bagi bot A. Bot A tu secara tidak langsung V dia ialah 3015 lah. Dia saja nak kelirukan awak. Dia tak ada OA punya tu. Dia bagi TV je kat sini. OA dia sebenarnya 00 lah ni. Tambah TV. Okey, manakala bagi vektor kedudukan bot B, laju dia sebelah dengan T tu, iaitu 10, 10. Kita ambil je. B tu kan dia bagi 55 tambah T 10, 10. Okey, ini laju dia lah. Ini V dia. Kalau yang ini bot A, ini V dia. Boleh faham tak? Okey, jadi kalau kita nak tahu kedua-dua bot itu bertembung ataupun tidak, kita kena cari magnitude lah. Macam biasa, magnitude bot A, saya ingat pula. Okey, magnitude bot A, 30 kuasa 2 tambah dengan 15 kuasa 2. Dapat jawapan berapa tu? Berapakah? Ada kalkulator ni. Awak akan dapat 33.54, betul? Betul. Okey, manakala bagi bot B pula, kita ambil pula 10. Ini awak akan dapat 14.14 lah. So kalau kita tengok, perhatikan magnitude dia lain. So bot A dengan B ni tidak akan bertembung lah. Kesimpulan dia. Kalau magnitude dia sama, maksudnya dia akan bertembung. Boleh tak? 8.10.
Okay? Boleh? Boleh. Alright. Kita teruskan kepada latihan intensif. Muka surat. Intensif ke pengukuhan yang cikgu suruh buat? Intensif cikgu suruh buat tak? Suruh? Okey, ada masalah tak soalan intensif tersebut? Ada tak bermasalah intensif? Latihan intensif yang ini. Intensif ada masalah tak? Ya, tak menjawab semua ni. Tak ada masalah lah maksudnya. Cikgu, bincang nombor 10 boleh? Intensif nombor 10. Boleh, awak tanya cikgu bincang lah. Awak tak tanya cikgu tak. Cikgu mengandaikan awak semua faham. Okey, nombor 10 latihan intensif yang ni kapal M ni Betul? Kapal M meninggalkan pelabuhan O tu Okey, jadi kita tengok soalan tu Sekejap. Cikgu nak buka Jamboard. Okey. Okey, nombor 10. Kapal M meninggalkan pelabuhan O semasa laut tenang dengan halaju VM sama dengan 6I tambah 8J. Pada masa yang sama, kapal N berlayar dari pelabuhan Q dengan halaju 4I tambah 4J km per jam. Diberi vektor kedudukan Q. OQ ialah 50I tambah 20J. Okey, OQ sama dengan okey. Selepas T jam, kedudukan vektor M ialah T 6I tambah 8J. Cari vektor kedudukan bagi kapal N pada masa itu. Kapal M meninggalkan pelabuhan O dengan laut tenang dengan halaju ini. Pada masa yang sama, kapal N berlayar di pelabuhan Q dengan halaju beri kedudukan selepas dijam vektor kedudukan M ialah okey, dia tanya kedudukan bagi kapal N Cikgu pening. Siapa yang boleh jawab soalan ni? Amirah boleh jawab tak? Apa? Boleh tak jawab soalan ni? Ha? Tak. Tak, cikgu tak. Tak dapat jawab ni. Kejap ni. 50 tolak 4T 4I 20 tambah 4T 20 tambah 4T. Okey, kalau dia suruh cari vektor kedudukan kapal N ni dia berhenti di pelabuhan Q. Dan kita tahu kalau yang tadi kan sama seperti muka surat 234 yang warna merah tu kan.
So kita akan tulis OQ tambah dengan TV. TV. OQ tambah dengan, sebab dia suruh cari kedudukan kapal N. Kapal N ni dia berhenti kat pelabuhan Q. Dan vektor kedudukan Q ialah 50I tambah 20J. So vektor Q tu 50I tambah 20J. 50I tambah 20J. Okay, dia samalah kedudukan dengan kapal apa ni? Kapal N ni tadi. Tambahkan dengan TV. Halaju bagi vektor N tu ialah 4I kan? TV dia ialah 4I tambah dengan 4J. Okay, boleh ikut tak sekarang? Formula ni memang kena dalam ingatan awak lah. Kenapa kapal, dia tanya pasal kedudukan kedudukan bagi kapal N. Disebabkan kapal N ni dia berhenti dekat pelabuhan Q ni, dan kita ada vektor kedudukan bagi Q tu iaitu OQ. Kita ambil je lah, dia sama je lah kedudukan dia. Tambah dengan vektor halaju bagi kapal tersebut. Ni kapal N punya ni, halaju. VN kan dia tulis kat situ tadi. V tu untuk halaju lah. Velocity rasanya. Okay, so I dengan I kita tambah. Kita kembang dulu. 50I tambah 20J tambah 4TI tambah 4TJ. Okey, I dengan I kita kumpulkan sekali lah. Ni I, ni I. Nampak ni I, ni I. Lupa nak buat ulat dia kat bawah tu. 50 letak kat dalam. Biasakan buat macam ni lah. I letak kat luar. Tambah dengan 4T. Tak boleh nak tambah sebab sini ada T lah. Okey, tambah dengan 20. J letak kat luar. 20. Ini tambah 4T. Okey. Boleh tak sampai situ? Boleh. 50. 50. Kenapa jawapan belakang dia tulis 50 tolak 4T Kejap ni. Cikgu ada salah Salah kot, salah simbol kot. Kat belakang tu jawapan dia 50 tolak 4T I tambah 20 tambah 4TJ. Tak adalah. Jawapan tu salah. Tak mungkin jadi tolak kat situ. Okey, cuba awak perhatikan soalan yang A tu dia sengaja nak kelirukan awak. Dia kata selepas T jam kedudukan vektor kedudukan kapal M ialah OM. T yang K. Dia sengaja bagi kapal M. Dia nak kelirukan awak sebenarnya. Tak ada apa pun kat situ. Maklumat itu tidak kita gunakan pun dekat situ. Okey. B. Tunjukkan bahawa kapal N akan memintas kapal N dan cari masa apabila keadaan ini berlaku. Kapal M akan memintas kapal N. So kita kena buat M punya lah. Vektor M, OM tambah dengan TV. Bagi kapal M lah. Ini bagi kapal N. OM tadi dia bagi apa? Kapal M dia bagi tak? Okey. OM dia dah bagi kat situ. Kalau kita kembang kita akan dapat 6TI tambah 8TJ. Itu kedudukan kapal M ialah halaju bagi 6I dan 6K.
Halaju. Ni 68 ni dah halaju Ni memang dah halaju dia kan sebab dia bagi T. Cuba kita cari magnitude dia. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 dapat berapa ni? Sepuluh. 10. Ini kita dapat 10. Kalau yang ini TI, dia punya V ialah 4 yang tadi. 4 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Itu kapal N punya. Kuasa 2. 5.6. 5.65. 5.66. Ini jam kan? Ini dalam kilometer per jam kan? Okay. So, boleh tak dia memintas ni? Kapal M memintas kapal N. Sebab magnitude bagi kapal M ni 10. 10 jam lah kiranya. Kalau magnitude bagi kapal N ni lebih kurang 5 lah. 5 jam lah kita ambil bundarkan kepada jam yang hampir 5 jam. Sebab ini 0.66 ni tak cukup lagi 1 jam. So lebih kurang 5 jam lah. Okay. Jadi kapal M ni, ini kapal M ni bolehlah memintas kapal M betul? Sebab magnitude dia lagi laju daripada yang ni. Boleh. Okay. Lepas tu dia tanya cari masa apabila keadaan ini berlaku. So cari masa, masanya kita ambilkan dan tolakkan lah. 10 tolak dengan 5. So 5 lah. So selepas 5 jam lah jawapannya. Selepas 5 jam, dia boleh memintas. Okay, Maha kena left sebab 9 terus sangat. Okay, tak apa Maha. Nanti tengok video je Okay. Boleh tak? Ni, soalan ni. Sebenarnya tujuan kita adalah nak mencari vektor ditambahkan dengan dia punya masa didaratkan dengan halaju dan juga magnitude lah sebenarnya. Okay. Selepas 5 jam kapal M boleh memintas kapal N lah. Jangan jatuh ni. Okay. Itu soalan yang ke-10. Okay. Jadi yang soalan lain intensif tu tak ada masalah lah Kita dah terus kepada nombor 10 tu. Ke ada lagi masalah soalan lain selain daripada nombor tu? Aku rasa soalan tu standard biasa je tu. Okay. Kalau macam tu kita terus kepada latihan pengukuhan. Soalan nombor 10 tu sama dengan soalan yang nombor 2 tu tadi sebenarnya. Okay, latihan pengukuhan. Soalan pertama ada masalah tak? Soalan biasa tu tak ada kan? Cikgu pergi satu-satu. Soalan 1 tak ada masalah? Tak ada. Tak ada. Soalan 2. Nazifah, okey tak? Tak ada. Soalan 3. Tak ada. Tak ada Soalan 4. Tak ada. TP2. Soalan senang lah tu. Soalan 5. Tak ada. Soalan 5. Soalan 5 tak ada Tak ada kot. Senyap je. Tak ada. Senyap. Apa? Okey Nazifah. Soalan 5 ada masalah? Tak ada cikgu. Tak ada. Soalan 6. Okey. Okey lah tu senyap tu. Soalan 7. Okey lagi. Soalan 8. Soalan 8. Sekejap ada orang nak masuk. Okey tu. Sakinah. Senyap. Okey senyap. Amira buat tak? Ha? Buat tak?
Ni tak buat ni gayanya ni. Okey senyap. Saya okey je. Boleh buat lah. Boleh. Dah buat lah. Okey, soalan 9. Saya tidak dapat cikgu. Apa Syarizuan apa? Tak dengar. Bukan saya cikgu, Dev. Dev. Kenapa Dev? Soalan 9 ada masalah Dev? Tak dapat. Soalan nombor 9 Okey, kita tengok soalan nombor 9 sebab Dev tak dapat. Okey, soalan 9. Vektor kedudukan bandar A ialah negatif 10i tambah 10j dan vektor kedudukan bandar B ialah 10i tolak 11j. Bandar A, B dan C terletak pada satu garis lurus dengan keadaan jarak di antara bandar A dengan bandar C adalah 2 kali jarak antara bandar A dengan bandar B. Okey. Ada soalan macam ni tolong lukis garis lurus lah sebab dia kata A, B, C tu berada pada satu garis lurus dengan cuba cikgu letak kat sini A. Dengan keadaan jarak di antara bandar A dengan bandar C. Sini B. A dengan C dia kata adalah 2 kali jarak di antara bandar A dengan bandar B. Maksudnya apa tu? Jarak di antara bandar A dengan C adalah 2 kali jarak di antara bandar A dengan bandar B. Maksudnya apa? B ni menjadi apa? B tu menjadi apa? Dia kata jarak antara A dengan C adalah 2 kali jarak A dengan B. Sekarang ni B ni menjadi apa? Cikgu tanya awak. Pendek. Bukan. Atau dua. Kalau B dia satu. Tidak dengar, ya ke? Kan kot. Kod. Jatuh. 1/2. Okey, tak apa. Kita tengok mulai. Apa lagi yang diberi? A ialah negatif 10i, 10j. Negatif 10, 10. Okey, kalau tulis dalam bentuk lajang macam ni lah. Negatif 10i, 10. B ialah 10, negatif 11. Cari vektor AB. Dia suruh awak cari vektor AB. Kalau vektor A, ini ialah OA. Ingat kalau dia bagi vektor A, itu ialah OA. Jadi OA tu cikgu tulis dalam bentuk vektor lah, senang sikit. Tu laju pula cikgu tulis kat situ. Kalau laju tulis macam tu, kalau dalam bentuk vektor macam ni lah kita tulis. Negatif 10i tambah 10j. Kalau dia bagi vektor B, maksudnya itu ialah OB. Sama dengan 10i tolak 11j. Sekarang soalan A dia suruh awak cari. Sekejap, biar tu nak masuk. Lambat ya betul. Sakinah dah masuk kan tadi? Sakinah ada tak? Lupa nak tulis. Sakinah ada? Ada cikgu. Ada. Jadi dia tanya awak vektor AB. AB adalah A
pemula, B penghujung. So, penyambung dia tengah-tengah ni, antara ni, tambah ni, ini depan dengan belakang ni, mesti huruf yang sama lah. Maksudnya kita akan gunakan huruf O lah sebab kita ada O je kat sini. So, kalau kat sini AB, kita akan ambil AO. Bila AO, ini OA. Lagi 10I tambah 10J, simbol dia akan bertukar lah. Dia akan jadi 10I tolak dengan 10J. 10J. Tambah dengan OB kita iaitu 10I tolak 11J. Okey, OB tak payah tukar lah sebab OB memang OB. 10 tambah 10. 20I tolak 10J tolak 11J. Berapa? Negatif 21. Negatif 21. Sekejap anak cikgu dia ngacau pula. Negatif 21J. Okey. Jadi itu ialah vektor AB lah. Ini ialah vektor AB. Okey. Kemudian dia kata cari jarak di antara bandar A dengan bandar B. Jarak bermaksud magnitude. Magnitude AB lah. Magnitude bagi AB. AB kita dah ambil je. Kita dah ada, kita ambil je 20 kuasa 2 tambah. Jangan mah. Okey, negatif 21 kuasa 2. Okey, cuba kira. 29. 29 tepat . 29 tepat. KM kan ukurannya? Okey, sekarang dia tanya buat vektor OC. Vektor bagi OC. Macam mana kita nak dapatkan vektor bagi OC? Kejap, ada orang nak masuk. Tari. Lambat Tari? Bagaimana? Jangan main kat sini. Okey, kita tengok seterusnya vektor OC. Sebelum kita dapat vektor OC tu, kita kena dapat dulu koordinat bagi OC tersebut sebenarnya. C tersebut, kejap ni. 30 negatif 32. 30 negatif 32. Okey, sekarang baru kita baca yang tadi balik, nombor 9 tadi. Jarak di antara bandar A dan C adalah 2 kali jarak daripada bandar A ke bandar B. Okey, jarak daripada bandar A ke bandar B tadi kita dah buat kat sini. 29, betul? So dia kata jarak bandar A ke C, maksudnya A ke C ni lah magnitude dia ialah 2 kali ganda jarak A ke B. So kita buat 29 darabkan dengan 2 lah. Sebab dia kata 2 kali jarak antara bandar A dengan bandar C. Okay, kita tak boleh kata dia titik tengah tadi. Salah Okay, so kita guna jarak dia lah 29 darabkan dengan 2, kita akan dapat 58. 58. So AC kita adalah bernilai 58. Okay. Okay,
Sekarang ni kita nak mencari koordinat C. Vektor C, OC. 58. Macam mana kita nak buat 58 tu saya darab 20, 21 tu saya darab 2. Lepas tu tambah dengan negatif 10, 10. Dapat 30, negatif 32. Macam mana? Mustaqim yang tadi? Saya buat darab PCQ. Awak buat macam mana? Saya cari AC dulu. Saya buat 2 darab AB. Lepas tu dapat 40, negatif 42. Lepas tu saya tambah dengan vektor lajur OA. Dapat 30, negatif 32. 2 darab dengan AB yang ini. Okey. Sekejap betul juga awak buat gitu. Sekejap cikgu padam dulu yang ni. Dia buat 2 darabkan dengan 20I, dia ambil yang ni. Tolak dengan 21J. So dia akan dapat 40I tolak dengan 42J. Ini ialah AC. Betul? So, kalau AC sebenarnya AO tambah OC. Jadi kita disebabkan kita nak OC, kita bawa ini ke sini. Jadi operasi tolak lah. Tolakkan dengan AO. So, AO 40 tolak dengan 10, negatif 42. Okey, kenapa dia menjadi operasi ini? Sebenarnya kalau kita buat dalam bentuk lajur, AO ialah 10, negatif 10 lah sebab AO. Balik kan? OC, okey. AC ni kita dapat 40, negatif 42 kat sini. So bila mana yang ini bawa ke sini, dia akan jadi operasi. Okay, kita tak boleh nak guna jarak gini sebabnya memang kena buat macam tu. Betul lah. Nak padam. So, sekarang OC kita adalah bersamaan dengan 40, negatif 42 tolak dengan 10, negatif 10. So 40 tolak 10, 30. Ini positif, so negatif 32. Ini OC punya lah. OC punya vektor ataupun kita juga boleh tulis sebagai 30I tolak 32J. Okey, bagus tu dapat tu. Mustaqim Okay. Kalau dalam bentuk vektor lajur macam ni, kalau dalam bentuk vektor I dengan J macam ni lah gaya tulisnya. Okay, boleh tak? Siapa tanya soalan ni tadi? Dev. Dev boleh faham tak Dev? Dev okay? Boleh cikgu. Boleh? Okay. Seterusnya soalan yang ke tadi soalan 9. Soalan 10 ada masalah tak? Soalan 10 ada masalah? Tak ada? Adam. Tak ada? Tak jawab cikgu anda tak ada Soalan 11. Saya tak dapat cikgu. Yang mana? Soalan 11. Soalan 11 tak dapat. Okey, soalan 11 ni lah yang cikgu nak buat peksa nanti. Soalan apa je? Soalan apa je? Ha? Soalan apa? Soalan apa? Sekali cakap je.
Okey, soalan 11 Soalan 10 dapat? Okey, rajah di sebelah menunjukkan jalan sebuah taman perumahan yang membentuk segi empat tepat. Okey, segi empat tepat. Taman perumahan ni membentuk segi empat tepat OABC. Okey. Cikgu lukis dulu OABC, segi empat tepat dia kata. O kat sini, A kat sini, B kat sini, C kat sini. Dia kata membentuk segi empat tepat. Bangunan D terletak di jalan OB. Okey, jalan OB ni ada bangunan D kat sini. Dan bangunan E terletak di jalan OA. Bangunan E terletak di jalan OA. Jadi OB. Okey. Diberi bahawa OD sama dengan 3/4 OB. OD sama dengan 3/4 OB. Okey. OA nisbah OE nisbah OA sama dengan 1/2. Okey, 1/2. Bangunan Y pula terletak di jalan AB. Okey, warna dengan Y pula duduk kat atas sini. Okey. Panjang ni. BY sama dengan 1/2 AB. Jalan OA diwakili oleh vektor 4A. Okey, itu baru maklumat dia bagi awak. OA sama dengan 4A. Manakala jalan OC diwakili oleh vektor 4C. Okey, OC sama dengan 4C. Okey, OA 4A. Cikgu tulis kat sini. Selain daripada awak tulis dekat awak punya ni, tolong tulis juga dekat gambar rajah supaya awak tak terlepas pandang Kejap ubah warna. Sini dia bagi 4A. Kemudian dia bagi pula OC 4C. OC ni dia dah bagi ke awak iaitu 4C. Ungkapkan vektor yang mewakili jalan berikut dalam sebutan A dan C. Okey, kalau soalan macam ni, awak selesaikan dahulu maklumat-maklumat yang diberikan baru awak tengok kepada soalan Okey, sekarang ni cikgu tak nak baca lagi soalan dia tu. Okey, tadi yang dia bagi yang pertama tu dia bagi OD sama dengan 3/4 OB. Okey. Ini tak boleh nak selesai lagi. Apa, tinggal dulu. Sekarang dia bagi OE per dengan OA sama dengan 1/2. Dalam nisbah tu cikgu bentuk pada pecahan Sekarang ni OA kita dah ada. So OE kita boleh cari. 1/2 OA. Bawa ke sana OA kita ialah ni 4A. 1/2 darab dengan 4A. So OE ialah 2A. OE mana OE? Okey, OE 2A. So cikgu tulis kat sini 2A. Kalau sini 4A, sini 2A jugalah. Kalau dia cukup 4. Okey, kemudian apa lagi dia bagi? BY sama dengan 1/2 AB. BY sama dengan 1/2 AB. AB ada tak? Okey, AB tak ada. BY ada tak? Okey, tak apalah. Kita tengok terus pada soalan.
Soalan pertama dia tanya awak OB. Okey. Lupa pula. Tadi dia bagi kat sini, ini ialah segi empat tepat kan? Bila segi empat tepat bermaksud kiri dengan kanan dia sama panjang. Bila sini 4C, sini pun 4C. Sorry, cikgu terlepas pandang benda tu. Okay, ni 4C, ni 4C Yang kalau sini ke sini, OA ni 4A, sini pun 4A. Terlupa pula nak cakap. Segi empat tepat maklumat dia tadi. So, yang ni pun kita dah boleh selesai ni. Maklumat yang dia bagi ni. BY sama dengan 1/2 AB. AB kita ialah 4C. 1, 2 darab 2. So 2C lah. BY ni ialah 2C. So cikgu pun tulis kat sini. Okey. Kemudian apa lagi yang boleh selesai? Okey, OB ni. Yang ni Yang boleh selesaikan kan? Okey, kejap OD sama dengan 3/4 OB. OB. Okey, OB tu awak boleh cari sebenarnya. Dia nak kepala 4C. penghujung B. OB. Apa kita nak sambung? OA, AB. OA tambah EB Bagus. So 3/4 OA kita ialah 4A tambah 4C. tambah AB kita ialah 4C. So kalau kita kembang ni, kita akan dapat 3A tambah 3C. tambah 3C. Okey. So barulah cikgu tengok kepada soalan A-nya. Pergi keluar. Okey, jadi baru kita pergi kepada soalan A. Soalan A dia kata OB. OB kita dah buat belum? Jawapan dia 4A tambah 4C. Okey, ni OB ni secara tidak langsung kita buat tadi. Okey, tak apalah. Nanti salin balik. OB sama dengan OA tambah AB. Okey, OB. So jawapannya ialah 4A tambah 4C kan? Ni yang ni lah, yang ni. Okey. So OB dah buat. OD. OD ni lah jawapannya. Soalan A. Kasih soalan A. Lagi 2 Roman, sorry. 2 Roman. Lagi OY. OY dah buat belum? OY tak buat lagi Belum. Okey, OY tak buat lagi tapi dah ada jalan belum sekarang? Dah. OA, A1. Sekarang OA AY. No, kalau OY maksudnya awak kena sambungkan jalan tersebut. Boleh juga. Ini dia ada sambung soalan sebenar awak. Okey, sorry cikgu tak lukis ni. OY dia dah sambung, awak nak ambil OA AY boleh, awak nak ambil OB BY boleh, sama je jawapannya. So kalau awak nak guna OA AY, maksudnya soalan 3 Roman tersebut, 3 Roman tersebut, OY awak nak ambil OA tambah AY, tak ada masalah. OA kita dah ada iaitu 4A. AY kita dah ada tadi mana? 4 tambah 2, 6C. Okey. AB 4C, ABY 2C. So awak terus tambah lah Dia akan jadi 6C lah. So 4A tambah 6C tak boleh nak tambah. So macam ni je lah jawapannya. Alright. ED. Soalan seterusnya ED. Mana E kita? Oh ni. Ni E. Mana D? E mana? Oh
Oh ni kat Jadi atas. kat tengah-tengah tu. Oh dia menyerong kan ni? Cikgu lukis salah ni. Okay, ED macam ni dia menyerong. So situ tak ada jalan kan? Buat jalan sendirilah ED. Okay, maksudnya sekarang kita nak pergi E, nak sampai di D. Nak ambil penyambung apa ni? Nak guna apa sekarang? Awak guna apa? ED. Nak mula di E, nak berakhir di D. Sekarang highway ni tengah Oh, buat EED. O, E. Mula di E, berakhir di D. So nak sambung apa? Ambil jalan yang paling hampir dengan dia lah, yang ada vektor. Sekarang ni awak tengok O. E, O, O, D. O, D kita ada kan tadi ni. Ni kita dah kira tadi mana O, D kita. Ni O, D kita. Ni. So, E, O, O, D. Sambung dia. E, O, E, O patah ke sana tau. Anak panah patah ke sana. So, negatif. Negatif 2A lah. Jangan lupa tu negatif. OD ambil yang ni. Ni yang ni. Tambah dengan 3A tambah 3C. Okey. Daripada A tambah 3C. 3 tolak 2A kan? Dia pengen nak padam ni. Nampak. Okey. A tambah 3C lah. Jawapan dia. Dah siap lah. ED. Boleh? Siapa tanya tadi? Afikah. Boleh tak Afikah? Afikah ke siapa tanya tadi? Boleh faham tak Afikah? Mana Afikah tak menyaut ni? Orangnya cikgu. Nazifah, okey. 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 Seterusnya, buktikan bahawa bangunan EDY berada dalam satu garis lurus. EDY. Okey, dia kata EDY tu berada dalam satu garis lurus macam tu. Macam mana kita nak buktikan sekarang? EDY. ED ada tak vektor ED? Vektor ED yang ni lah tadi kan? DY ada tak vektor kita tadi? D ke Y? Tak ada. Kencing ni buka suara. D ke Y tak ada. Cuba cari D ke Y. D ke Y boleh cari tak? Aku buat pintu buka. Mana dah cikgu lost dah tadi mana D ke Y, D ke Y. ED kita dah ada, A tambah 3C. BY kita ada D ke Y. DB kita ada tak? D ke B tadi, kita ada tak? D ke B. BY kita ada. OD ada kan? OY ada tak tadi OY? OY ada. OY ada. Okey. So sekarang cuba awak cari vektor DY. Walaupun dia tak suruh cari, cuba cari DY. DY bermaksud cikgu ambil kepala dia D, penghujung dia Y. Cikgu ambil DO tambah OY. DO, OD lah. OD tadi 3A tambah 3C kan. So negatif, sebab kita nak DO, negatif 3A tolak 3C lah. OY kita ada kan? OY tetap sama. Tambah dengan 4A tambah 6C. Tak payah nak padam ni. Serabut ni. Okay, cuba permudahkan dapat berapa tu?
4 A tolak. tambah 3C. Okey. A 6 tolak 3, 3. Okey, jadi awak nampak tak ni? Vektor ED ialah A tambah 3C. Vektor DY pun A tambah 3C. Maksudnya, ini dah terbuktilah bila vektor dia sama je, E, D dan Y berada di dalam satu garis lurus. Berada dalam satu garis lurus. Okey. Sebenarnya ni nak suruh awak buktikan benda ni je. Vektor ini mesti sama dengan vektor ini. Maksudnya dia akan berada di dalam satu garis lurus lah. Boleh Ini Boleh. ni TP berapa ni? TP 5 ni. Ini dah 6 markah ataupun dah maksimum dia boleh tarik jadi 8 markah ni soalan ni. Maksimum 8 markah. Okey. Seterusnya, soalan yang terakhir kita, soalan yang ke-12. Hari Rabu kita akan masuk bab 9 dan bab yang terakhir kita iaitu penyelesaian segitiga. Okey, tolong bersedia dululah awak baca-baca dulu ke, tengok-tengok dulu. Apa yang kita nak belajar nanti ni. Okey, sebab bab ini dah habis ni vektor ni. Okey, 12. Ada masalah tak 12 tersebut? Nazifah okey soalan 12? Oh, Nazifah. Tak, cikgu. Tak okey juga? Okey, 12. Yang soalan 11 ni tadi okey? Okey. Okey. Tak boleh buat lah kiranya. Okey, kita tengok soalan yang 12. Tu pun soalan TP5. Bila TP5 ni dia kena ada sedikit berfikir lah. Bukan TP6 lagi ni, TP5 baru. Okey, rajah di sebelah menunjukkan kedudukan dan arah bot arul, band dan laju. Okey, dalam satu pertandingan bot solar, bot arul dan band bergerak mengikut arus air. Okey, laju air diberi oleh W I tambah 1/3 J. Manakala laju bot arul ialah A 3I tambah J dan laju bot band ialah 6I tambah 2J. Okey. Hitung laju paduan bot arul dan laju paduan bot band. Laju paduan bot arul dan laju paduan bot band. Okey. Okey, yang ini kita akan guna balik formula yang tadi lah. Apa formula dia tadi? Kalau arul sama dengan OA ke? Yang pentingnya laju paduan OS sesaran. Salah label pula. OS sama dengan OA tambah TV. Okey, ni bot arul Bot arul dahulu. Berapakah laju bot arul tersebut? Saya dapat 4I tambah 4/3 J. Awak tambahkan laju arus air dengan laju bot arul kan? Kan? Okey. Sebabnya dia memang tambah tapi melibatkan masa, tapi disebabkan ini dia memang dah bagi laju, kita ambil dan tambahkan sahajalah. Bot arul tadi dia bagi 3I tambah J tambah dengan laju arus air iaitu I tambah 1/3 J. Okey. 3 tambah 1, 4. Tambah 1 tambah 1/3 awak akan dapat? 4/3.
4/3. Ini laju paduan bagi bot arus lah. Pak I tambah 4/3 J. Okey, laju paduan bot arus. Kemudian bagi bot siapa seorang lagi tadi? Bot band pula. Band. Okey. Bot band ialah 6I tambah 2J. Tambah 2J tambah dengan laju paduan I iaitu laju arus I iaitu I tambah 1/3J. Okey, I tambah dengan I awak akan dapat 7I. 2 tambah dengan 1/3 awak akan dapat 7/3. 7/3J. Okey. Soalan ni sebenarnya nampak je susah tapi sebenarnya kita ambil dan tambahkan sahaja. Susah kan? Okey. Kemudian dia kata cari beza laju kedua-dua bot itu. Beza laju. Tolak. Laju maksudnya kita kena ambil magnitude dia lah. Magnitude ini arus dengan magnitude band. Kena carilah dulu magnitude dia. 4 kuasa 2 tambah dengan 4/3 kuasa 2. Kira dulu. Dengan yang ni magnitude dia. 7 kuasa 2 tambah. Okey, kira dulu. Betul ke cikgu dapat 06. 4.216 Betul cikgu dapat yang tu? Betul Yang ni dapat berapa? 7 kuasa 2 tambah. Poin Berapa? 7.379. Betul? So kalau dia tanya awak beza, maksudnya tolak lah. 7.379 tolakkan dengan 4.216. Cuba tolak dapat berapa? Tiga point 1663. So beza dia adalah 3.163 lah. Aku nak kertas. Kerja apa? Kerja apa? Sibuk lah. Okay. So dapatlah jawapannya tu. Boleh? Siapa nanya soalan ni tadi? Boleh Nazifah? Okey, kemudian kita tengok soalan B. Bot raju telah tersasar dari haluan. Bot raju telah tersasar daripada haluan. Sana. Cari vektor unit dalam arah laju paduan bot tersebut. Bot raju tersasar. Vektor unit dalam arah. So, sama macam tadi, kita kena cari dengan, okey, dia punya bot raju tu ialah, kejap okey. Laju bot raju ialah diberi 2I tolak 4/3J. Laju arus tadi berapa? I tambah
So sama macam tadi, kita kena tambah lah. Nak tahu halaju bot raju tersebut. So 2 tambah 1 jadi 3 lah. Betul lah? 3I tolak 4/3 tambah 1/3 dapat? J saja. 1 J. Dapat tolak J je lah. Tolak ke tambah? Tolak. Tolak. Tolak je. Tolak J Dapat tolak 1, 3/3 J. Okay, so awak akan dapat ini halaju dia. Bila dia kata dia nak vektor dalam unit arah, bermaksud dia kena put dengan magnitude dia. Maksudnya 3/2 tambah dengan -1/2 lah. Ini kan kita dah belajar, kalau magnitude dalam arah je macam ni lah gayanya. 3I tolak J 3, 9 10 So awak boleh tulis macam ni je. Kalau kita punca kuasa 2 dia kan ada poin-poin panjang. Okay, so better tulis macam ni je lah. So itu je lah jawapannya. Senang ke? Tambah saja. Tambah saja. Boleh Nazifah? Boleh cikgu. Okey. Harapnya boleh lah sebab soalan vektor lebih kurangnya lah macam ni. Tapi kebiasaannya, okey, yang nombor 10, 11 dan 11 soalan latihan pengukuhan awak tu adalah yang terbaru dalam subtopik bagi vektor lah untuk SSM 10 dengan 11. 11 tu biasa, soalan biasa. Soalan 12 lah. Soalan 12 yang melibatkan halaju-halaju tu yang terbaru dalam KSSM lah. Okay, mungkin dia akan tanya macam ni. Okay, maksudnya lagi senang lah KSSM awak. Tapi kalau soalan KBSM punya, contohnya adalah seperti contoh 10 ataupun 11 tadi. Okay, soalan yang biasa dalam KBSM 10 dan 11. Sebab itu cikgu tak berapa biasa dengan soalan halaju-halaju ni. Sebab benda yang baru kan. Okay. Jadi awak kena ingatlah kalau halaju je dia mesti tambah je. Halaju bot tersebut tambah dengan daya yang arus ke apa ke tambah je. Okay, kalau melibatkan masa yang macam ni lah. OA tambah TV. Ni soalan nombor berapa tadi yang macam ni? Kapal kan? Okey, dia kata kalau dia ada perkataan T jam. Okay, T jam je kena tambah macam ni lah, tambah juga. Kalau macam tadi kita tambah dengan V dia je. Tak ada T sebab tak ada perkataan T jam tu. Itu memang terbarulah dalam KSSM ni. Okay. 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 Jadi, untuk kelas kita hari ni, rasanya dah habis kan? Tak ada dah kan masalah awak? Ada lagi tak masalah awak? Stop recording.